ikan cencaru sumbat. Okey, kepada adik-adik, kakak-kakak kat luar sana yang nak belajar, okey, boleh ikut Mak Teh. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mak Teh di Mak Teh Channel. Okey, kali ni Mak Teh nak share resipi ikan cencaru sumbat. Ikan cencaru sumbat ni sedap tau makan dengan nasi panas tau. Tunjuk cara-cara macam mana Mak Teh buat ikan cencaru sumbat ni step by step. Jom kita ikut Mak Teh masuk ke dapur. Okey. Sediakan bahan-bahan: 2 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 1 inci halia, 2 inci kunyit hidup, 1 batang serai, 5 atau 6 biji cili padi, 5 sudu cili kering yang telah dikisar, dan 3 ekor ikan cencaru. Okey, jom kita buat. Mula-mula kita siang ikan dulu. Okey, ini ialah ikan cencaru. Okey, nak perkenalkan ikan cencaru. Siapa yang belum kenal, inilah dia ikan cencaru. Kalau orang Kelantan panggil ikan apa? Ikan khonge. Ikan khonge orang Kelantan panggil. Okey, mula-mula kita potong di bahagian ekor dia tu. Ikut cara dalam Mak Teh. Ikut cara Mak Teh buatlah dalam video tu. Macam tu. Okey, ikan cencaru sumbat ni dah kena potong daripada bahagian belakang dia tu. Okey, lepas tu bersihkan, keluarkan insan dia tu. Okey. Sampai bersih dalam tu lah. Sebab dalam tu kita nak sumbat. Okey, lepas tu basuh. Okey, macam biasalah basuh bersih-bersih. Lepas tu kita toskan dia. Okey, biar air yang tu kering, kita toskan. Okey, senang nak masuk sambal. Okey, lepas tu kita blend lah kisar cili kering tadi tu. Kita ambil dalam 5 sudu je. Okey, 5 sudu cili kering yang telah dikisar. Okey. Tapi kalau rasa nak lebihkan cili pun tak apa. Tapi Mak Teh buat untuk 3 ekor 5 sudu je. Okey, lepas tu serai tadi tu kita potong halus. Sebab senang nak dikisar. Okey, bukan serai je. Maknanya semua bahan-bahan tadilah kita potong kecil-kecil untuk di blend lah. Senang nak masuk dalam blend nanti. Inilah bahan-bahan yang kita dah potong halus dan 5 sudu cili kering yang telah dikisar. Okey. Bahan-bahan ni semua kita akan kisar. Kita akan blend lah. Okey. Mula-mula kita masukkan bahan yang kita dah potong kecil-kecil tadi tu dalam blender lah. Untuk kita kisar sampai halus. Okey, masukkan satu persatu. Okey, ada setengah orang suka masukkan daun kesum, bunga kantan pun boleh kalau nak cuba buat macam tu. Okey, tapi Mak Teh ambil resipi ni je. Yang selalu Mak Teh dah buat lah. Okey. Lepas tu masukkan air. Air tu paras-paras tenggelam aja. Jangan banyak sangat tau air. Nanti dia cair, nanti susah nak sumbat. Okey, lepas tutupkan pengisar tu. Okey, kita boleh blend lah. Okey, apabila dah blend, okey, macam ni lah, lebih kurang hancur macam gini je. Okey, jangan terlalu hancur sangat. Lebih kurang gitulah. Okey, masukkan dalam mangkuk. Bahan yang kita kisar tadi tu masukkan dalam mangkuk. Okey, lepas tu 5 sudu cili kisar tadi kita masukkan. Kita campurkan sekali dalam yang kita kisar tadi tu. Bahan-bahan yang kita potong-potong kecil-kecil tadi tu yang kita kisar. Okey, satukan sekali, kacau. Lepas tu masukkan 1 sudu garam. Okey, garam dan perasa lah. Okey. Lepas tu kita kacau biar dia sebati. Okey, kacau biar dia sebati. Dia tercampur semualah lada dan bahan tadi tu.
Okey, ini proses untuk kita keringkan air yang bahan-bahan tersebut supaya senang kita nak sumbat dalam ikan nanti. Okey. Boleh kalau nak tumis pun boleh ataupun tak payah tumis pun tak apa, keringkan saja. Keringkan air dia saja. Nak tumis pun boleh, tak nak tumis pun tak apa. Yang penting kita keringkan air dia tu supaya air dia tu tak berair lah apabila kita masuk dalam ikan nanti. Lepas tu kita potong sedikit bawang besar tadi, racik halus-halus dan daun sup dan daun bawang. Okey, daun sup saja pun tak apa, masukkan dalam tu. Lepas tu angkatlah. Okey, angkat, masukkan dalam mangkuk lah. Okey, dia dah kering air dia tu kan. Okey. Maknanya daun bawang dengan daun bawang dan sup tadi tu Mak Teh campur sekali dan bawang tadi tu dalam tu. Okey, lepas tu ini proses kita nak sumbat ikan kita. Okey, bila sambal tu dah sejuk, okey boleh sumbat dalam ikan tadi tu. Okey. Tengok cara Mak Teh sumbat tu macam mana. Okey, macam gitu je, senang je, tak susah pun. Okey. Yang penting kita ada keinginan nak masak, nak cuba resipi Mak Teh ni, okey silakan. Mak Teh dah halalkan dah. Okey, Mak Teh dah halalkan dah resipi-resipi yang Mak Teh share kat sini ni. Okey, buat je. Okey. Okey, kita lumurkan ikan tu. Lumurkan satu badan. Biar dia terlumur semualah garam. Lepas tu kita perapkan ikan tu selama setengah jam pun boleh dah. Okey, lepas tu kita bakar. Sedia untuk bakar lah. Nampak Mak Teh bakar menggunakan oven Sebab Mak Teh ni tak ada tempat bakar. Okey, menggunakan oven ni. Okey, tapi kalau nak bakar atas dapur gas pun boleh tau. Mak Teh pun cuba buat sebelum ni. Sebelum Mak Teh belum ada oven, Mak Teh bakar atas dapur gas. Tapi dapur gas tu kotor sikit lah. Okey, kita masukkan. Okey, masukkan. Okey, tak ada. Nampak tu. Ni dah masak lah. Okey. Nampak tak tu? Sedapnya. Bau dia pun dah menyelerakan dah. Satu rumah bau. Nampak? Dia dah betul-betul masak dah kering tu. Okey. Ini dah boleh siap. Hidangkan lah. Tengok. Tengok pun dah tertelan air liu tu. Nampak? Okey. Mak Teh dah fokus dekat-dekat tu. Biar nampak semua. Inilah dia ikan bakar by Mak Teh Channel. Okey, lepas tu hiaskan dia. Dia pun nak hias juga, nak cantik-cantik juga kan. Biar makan tu lagi sedap nampak hiasan dia tu. Taruh carrot, daun sup, daun bawang pun boleh. Lepas tu kita letak limau. Okey, nak makan tu nanti kita perahkan limau. Nampak limau tu macam dah telan air liu kan. Nampak tu. Menyelerakan, sedap. Confirm menambah 2-3 pinggan ni. Okey, inilah dia. Nampak? Dah siap. Okey. Cara bakar ni makan dengan nasi putih atau purata macam gitu pun sedap tau. Ini dia ikan cecaru sumbat yang Mak Teh dah siap buat. Okey. Nanti adik-adik kat luar sana boleh try resipi yang Mak Teh sediakan ni. Okey, ikut tau. Ikut step by step, pasti jadi. Okey. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.